Buletin pagi 10 Mac bersiaran bersama saya Syahira Izzati Yaakob antara tajuk utama pagi ini. Premis perniagaan bakal diroboh, 37 peniaga hilang arah. Juga Pyongyang kembali bangunkan program nuklear. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa kawasan di Putrajaya terutamanya pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan dilanda ribut hingga menyebabkan pokok tumbang di beberapa kawasan lewat petang semalam. Kejadian mengakibatkan beberapa kenderaan dan kemudahan awam rosak. Menurut Ketua Balai Bomba Putrajaya, Cik Syari Abdullah, antara kawasan yang terjejas ialah Prestin 9 dan Prestin 11. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan susulan ribut terbabit. Operasi pembersihan pokok tumbang dimulakan pada jam 6.17 petang dan tamat sepenuhnya pada jam 7.58 malam. Rakaman video dan gambar kejadian berkenaan turut tular di dalam laman Twitter dan Facebook sejak semalam. ...37 peniaga di Medan Selera Semarak Ibu Negara hilang arah apabila premis perniagaan mereka bakal dirobohkan. Lebih malang dakwa peniaga tiada pampasan diberikan selain cadangan berpindah ke lokasi perniagaan baru. Medan Selera yang beroperasi sejak 40 tahun ini bakal dirobohkan bagi memberi laluan kepada projek naik taraf dan pembangunan landscape. Tindakan itu menyebabkan peniaga tersepit berikutan pendapatan mereka bergantung sepenuhnya kepada operasi perniagaan. Saya berasa terkejut jugalah macam mana dalam masa 4 hari kami nak hentikan perniagaan kami. Berdaya tempat tak dibagi, pampasan pun tak ada. Jadi susah. Ibarat macam bapa kita meninggal, anak ni dah jadi tumbang ambing. Menurut Zulkifli Muhammad Noor, sejak notis dikeluarkan 27 Februari lalu, tindakan pemaju yang ingin menuntut semula tanah itu tidak wajar berikutan tiada perbincangan dilakukan bersama peniaga. Justru peniaga menggesa campur tangan kerajaan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Jadi kami pun dah lama kat sini. Lepas tu kami pun macam saya generasi kedua. Jadi bila turun-temurun kami patut kekalkan tempat ni. Kalau boleh sampai orang kata kalau ada pembangunan baru, tak apalah kami terima. Tapi biar kekalkan tempat ni. Prihatin dengan keluh kesah peniaga, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan mengemukakan cadangan yang mungkin boleh diambil kira. Pertama, diorang kena bincang dengan pihak syarikat, dengan pemaju. Itu antara mereka dengan pemaju. Yang kedua ni cadangan untuk menempatkan balik semula di tanah-tanah tempat lain. Tadi kita show kan, bukan muktamad show di Taman Pinggiran. No, bukan Taman Pinggiran. Taman Kejiranan berdekat dengan dari Kampung Semarak tu. Itu pun kita kena semak balik. Kementerian Luar kini sedang berunding dengan kerajaan Indonesia untuk membebaskan 16 rakyat Malaysia yang ditahan di Palembang, Indonesia kerana menyalahgunakan visa sosial. Menurut Ketua Protokol Kementerian Luar, Wan Zaidi Wan Abdullah, usaha sedang dilakukan untuk menjaga kebajikan dan kesihatan tahanan serta mempercepatkan proses perundangan. Ketika ini mereka masih lagi ditahan dan belum didakwa di mahkamah kerana ada sikit masa lagi yang diberikan oleh pihak berkuasa Indonesia untuk melakukan penyiasatan. Namun demikian terdapat juga usaha-usaha yang dibuat oleh di luar sudut perkhidmatan konsular seperti perhubungan dengan rakyat dengan kerajaan Indonesia yang kita harapkan membuahkan hasil dalam masa yang terdekat. Beliau berkata demikian kepada TV3 selepas menjadi tetamu jemputan untuk siaran langsung Buletin Utama semalam di Sri Pentas. Setakat ini, Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Medan mengadakan lawatan terhadap kesemua tahanan Malaysia itu bagi memastikan kebajikan dan keperluan asas mereka serta bantuan perubatan dijaga.
Dimaklumkan satu lagi lawatan dalam masa terdekat akan diaturkan oleh konsular untuk mengadakan perbincangan dengan pihak pendakwa raya dan pengadilan Palembang bagi memudah dan mempercepatkan proses perundangan dan menyelesaikan isu berkenaan. 22 Februari lalu, Wisma Putra mengesahkan kesemua 16 rakyat Malaysia ditahan di Palembang sejak 9 Januari 2019 atas dakwaan menyalahgunakan visa sosial ke Republik Indonesia. Dakwaan mengenai pusat-pusat internet di seluruh negara akan ditutup adalah tidak benar. Sebaliknya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM mengesahkan bahawa 870 pusat internet di bawah program pemberian perkhidmatan sejagat masih beroperasi seperti biasa. Menerusi satu kenyataan dikeluarkan, SKMM menegaskan penyebaran dakwaan palsu oleh sesetengah pihak menggambarkan pusat internet akan ditutup adalah tindakan tidak bertanggungjawab. Ia termasuk dakwaan oleh Nussuara Teknologi Sdn Bhd, pengendali utama pusat-pusat internet naungan sebuah syarikat telekomunikasi yang juga disifatkan tindakan yang cuai. Justru kedua-dua pihak digesa tampil untuk memberi keterangan lanjut kepada SKMM. Pusat internet yang sedang beroperasi di seluruh negara menyediakan kemudahan antaranya perkhidmatan internet jalur lebar berkelajuan tinggi, kursus dan latihan ICT dan e-dagang. Kerjasama antara PAS dan UMNO antara yang akan dibincangkan pada Muktamar Agung Tahunan PAS di Pahang sebelum Ramadan nanti bagi mendapatkan pandangan ahli akar umbi. Timbalan Mursyidul PAS Datuk Ahmad Yaakob berkata beliau sendiri akan mencadang perbincangan dan perbahasan itu di muktamar nanti kepada jawatan kuasa tinggi PAS untuk dilaksanakan demi masa depan umat Islam di negara ini. Campuran antara UMNO dan PAS sekarang ini di peringkat kerjasama antara parti-parti pembakar. Untuk dalam perkara campuran ini kita kena balik kepada suara semua perwakilan di peringkat muktamar. Saya cadangkan perkara ini dibawa ke muktamar terlebih dahulu. Kita akan dengar pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan dari semua pihak lah, terutama daripada grassroots. Kita faham bahawa keperluan adanya kerjasama dalam menyantuni ummah ini satu perkara penting. Tetapi dalam dua parti ini, saya rasa dalam nak bergabung ataupun apa ni, nak bekerjasama dengan empat buah negeri itu terpaksa kita bawa bagi saya lah kepada pengetahuan muktamar dan kita bentang kepada ahli untuk mendengar. Beliau yang juga Menteri Besar Kelantan berkata demikian di kediamannya mengulas kenyataan timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan mengenai cadangan UMNO mewujudkan kerajaan campuran di 4 negeri di Takbir Barisan Nasional dan PAS ketika ini. Cadangan yang dikemukakan UMNO kepada PAS baru-baru ini masih di peringkat cadangan. Datuk Ahmad Yaakob berkata, status ahli Dewan Undangan Negeri UMNO dan PAS di negeri dikuasai dua parti berkenaan pula akan dibincangkan selepas perbincangan mengenai kerjasama di peringkat muktamar diputuskan. Di negeri-negeri kita perlu kepada persefahaman lagi. Itu peringkat yang kedua saya rasa. Tapi kalau dah ada persetujuan di peringkat muktamar itu boleh kita bawa ke negeri lah. Bagi saya begitu. Tahulah dapat keputusan muktamar. Masa bawa negeri dulu baru bawa ke putuskan. muktamar dahulu. Pada muktamar barulah bawa kita bawa ke negeri masing-masing dan kemudian kita lihat perbincangan di peringkat negeri. Selasa lalu, UMNO dan PAS dalam mesyuarat jawatan kuasa khas kedua parti itu mengumumkan kerjasama rasmi dengan agenda utama memfokuskan kepada penyatuan ummah. 5 kampung dan taman perumahan di Penampang Sabah dijadikan kampung angkat polis selama 3 bulan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang dalam usaha membanteras jenayah dan penyalahgunaan dadah dengan lebih berkesan. Ia kesinambungan kepada program sebelum ini membabitkan kerjasama lebih rapat antara polis dan penduduk setempat dalam menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti jenayah di penempatan mereka.
Pelancaran kampung angkat di daerah Penampang disempurnakan Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim di apartmen Delta Heights, Jalan Budusan. Delta Heights antara penempatan yang dilaporkan sering menjadi sasaran kepada jenayah harta benda, kecurian kenderaan dan pecah rumah. Pemilihannya sebagai kampung angkat membolehkan polis lebih kerap turun padang dan mengadakan rondaan sebagai amaran kepada penjenayah bahawa polis serius dalam memerangi jenayah dan penyalahgunaan dadah. Program kampung angkat ini kita jalankan adalah untuk tempoh 3 bulan. Yang mana kampung ini akan digilir-gilirkan untuk diangkat menjadi sebuah kampung angkat. Okey, so kemungkinan lepas ini kita mungkin kekal kepada 5 tetapi kita akan memilih pula kampung lain yang memenuhi kriteria sebagai kampung angkat lah. Berdasarkan kepada kejadian jenayah dan juga penyalahgunaan dadah yang kita kenal pasti dalam kawasan kampung itu. Menggunakan konsep sama, Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu menjalinkan kerjasama dinamakan Jaringan Pintar dengan Sekolah Kebangsaan Sri Gaya Kota Kinabalu yang dipilih Sekolah Angkat Polis. Program itu diperkenalkan bagi menerapkan nilai disiplin yang tinggi dalam kalangan pelajar sekolah. Program ini memanglah perlu diteruskan terutamanya untuk mendisiplinkan anak-anak kita di sekolah ni. Kerana daripada mula sekolah rendah lah perlu dididik sehingga dewasa. Program terbabit disasarkan ke sekolah lain di Sabah melalui pelbagai pengisian termasuk aktiviti gotong royong, sukan dan aktiviti kebajikan. Selain membentuk disiplin pelajar, jaringan pintar itu dapat mengeratkan lagi hubungan antara guru, pelajar, ibu bapa dan polis. Kita akan panjangkan bukan saja di sekolah rendah, sekolah menengah juga. Sebab kita tahu peringkat sekolah rendah hanya tidak melibatkan jenayah, dia lebih melibatkan kanak-kanak yang macam disiplin, nakal sedikit. Tetapi di sekolah menengah ni kita kena kontrol, kita kena kawal. Sebab mereka remaja terdedah kepada kegiatan jenayah sekiranya tidak dikawal. Seringkali apabila berlaku kecemasan, kebanyakan kita panik dan tidak bersedia hingga boleh memudaratkan keadaan. Paling menakutkan jika ahli keluarga atau rakan sekerja menghadapi masalah kesihatan seperti pernafasan terhenti dan jantung tidak berdenyut. Resusitasi kardiopulmonari atau bantuan pernafasan kecemasan CPR antara pengetahuan asas yang masih rendah dalam kalangan masyarakat. Menurut kajian, dianggarkan hanya seorang daripada 10 orang penduduk bandar mengetahui teknik CPR yang betul. Ini bermakna selebihnya panik, menjerit meminta tolong dan lebih dikesalkan apabila merakam kejadian terlebih dahulu dengan telefon pintar. Macam mana buat lah, panggil orang sebelah, pergi sebelah. Tapi semua orang akan kat sisi lah, tengok sekeliling lah. Lepas tu saya pun tak tahu apa. Kalau I say beside her, so I pun tak tahu apa macam mana lah. So sebab kemalangan boleh jadi tiba-tiba. CPR menggabungkan teknik menekan dada dan bantuan pernafasan. Ia dilakukan untuk meningkatkan kadar kelangsungan hidup mangsa ketika menunggu ketibaan pasukan perubatan. 5 prinsip mudah CPR iaitu bahaya, gerak balas, tekanan dada, saluran pernafasan dan pernafasan. So apa yang kita harap untuk next adalah untuk meningkatkan kesedaran lagi untuk lay person ataupun public member. Sebab mereka ni kita harapkan setiap rumah ni ada at least seorang first aider ataupun life saver dekat setiap rumah. So itu adalah harapan dan inspirasi kita untuk Malaysia ni, untuk Sir Academy. Kita harapkan at least ada seorang boleh membantu ahli keluarga dia apabila ditimpa kemalangan. Selain CPR, orang ramai juga perlu peka terhadap pelbagai lagi situasi kecemasan lain seperti kemalangan jalan raya, kebakaran atau kecederaan, menyelamatkan dan mengalihkan mangsa, bagaimana untuk menguruskannya serta beberapa lagi situasi di luar jangka antara perkara asas yang perlu diketahui bagi mengurangkan risiko nyawa yang terlibat. Watak animasi kartun yang dipaparkan dalam Kampung Boy, Keluang Man, Bobo Boy serta banyak lagi berjaya mencipta fenomena buat penggemar animasi. Bagi meraihkan karya tempatan buat julung kalinya, Perbadanan Harta Intelek Malaysia MYIPO dengan kerjasama Persatuan Animasi Malaysia mengadakan program Zoom Kartun selama 2 hari bermula semalam di Summit Subang USJ.
Orang ramai boleh menyertai pelbagai aktiviti menarik seperti pertandingan komik dan melukis di samping berpeluang menonjolkan bakat seni kreatif dalam penerbitan animasi. Nasihat dan panduan kepada mereka yang kreatif, yang sering menghasilkan sesuatu karya. Tak kira lah, kadang-kadang ni dia orang ni menulis buku, menulis lagu, orang-orang yang bijak pandai daripada universiti, penyelidik-penyelidik, dia buat hasilan penyelidikan mereka. Kita menggalakkan mereka mendaftar di MyPo, di bawah tak kira lah, mungkin di bawah Akta Paten, mungkin di bawah Cap Dagang dan juga mungkin di bawah Akta Cipta. Kita galakkan mereka mendaftar supaya apa juga yang karya yang mereka hasilkan tu diberi perlindungan yang sewajarnya. Turut diadakan pertandingan poster komik Hak Cipta berkonsepkan komik dengan tema melestarikan hak cipta karya seni dengan tawaran hadiah utama yang wang tunai bernilai RM1,200. Program sebegini mampu mengetengahkan aspek budaya dan seni kreatif dalam penerbitan animasi dan boleh menjadi platform kepada penggiat seni di luar sana untuk terus berkarya dalam menghasilkan animasi yang terbaik. Selain itu, buku storyboard animasi terbitan sulung Persatuan Animasi Malaysia dilancarkan bagi mengisi kekosongan buku pendidikan animasi dalam bahasa Melayu serta pengenalan animasi Robezita dengan penampilan maskot watak utamanya iaitu sebuah animasi tempatan baru. Luar negara, Kerajaan United Kingdom menjanjikan bantuan 100 juta pound bagi membantu krisis pelarian Syria. Ia sebagai tambahan kepada 300 juta pound yang sudah diperuntukkan bagi 2019. Dana itu bagi menyokong bantuan berterusan kepada penduduk Syria sama ada di negara itu atau yang sudah menjadi pelarian akibat peperangan. Antara lain, wang berkenaan bagi menyediakan akses kepada bekalan air bersih, makanan, pakaian, tempat perlindungan dan bantuan perubatan. United Kingdom sudah menyumbangkan lebih 2.8 bilion pound kepada krisis Syria sejak 2012 termasuk menyalurkan 10 juta vaksin dan 140 juta ubatan lain. Korea Utara mungkin sedang mempersiapkan tapak pelancaran peluru berpandu berdasarkan imej satelit yang dipaparkan laman web 38 Northed. Pyongyang dilihat membangunkan kembali loji peluru berpandu balistik di Sanumdong yang ditutup sebelum ini. Aktiviti baru dikesan dengan pergerakan kenderaan kargo dilihat di sekitar kawasan yang menghasilkan peluru berpandu balistik antara benua ICBM pertama Korea Utara. Jabatan Negara Amerika Syarikat enggan mengulas mengenai perkembangan ini. Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un gagal mencapai sebarang perjanjian penghapusan aktiviti nuklear di semenanjung Korea selepas sidang kemuncak. Dua pemimpin itu berlangsung di Hanoi, Vietnam akhir Februari lalu. Amerika Syarikat percaya program penghapusan senjata nuklear Korea Utara masih mampu dilaksanakan menjelang saat akhir penggal pertama Presiden Donald Trump pada 2021 walaupun sidang kemuncak antara keduanya gagal. Pelakon drama Empire Jussie Smollett didakwa dengan 16 pertuduhan kerana menipu pihak polis. Smollett sebelum ini mendakwa dia menjadi serangan jenayah, kebencian dan perkauman. Setiap satu tuduhan membawa hukuman maksimum 3 tahun penjara dan denda $25,000. Smollett melaporkan dua lelaki bertopeng mendekatinya di satu jalan gelap dan memukulnya di muka selain menjerut lehernya dengan tali sebelum melarikan diri. Menurut polis, Smollett membayar $35,000 kepada dua beradik itu untuk melakukan serangan ke atasnya. Sukar saingan Liga Super terus rancak dengan 4 lagi perlawanan dilangsungkan malam tadi. Johor Darul Takzim JDT menepati ramalan mencatat kemenangan ke atas PKNP FC sekaligus naik semula ke tangga teratas.
PKNS FC menewaskan Felda United dengan keputusan 2-0 sementara Terengganu FC berjaya membenam Melaka dengan 3 gol. Perak pula akhirnya lega merakam kemenangan sulung dalam aksi kelima dengan mengecewakan PJ City FC. Aksi tumpuan semestinya penampilan Johor Darul Takzim yang melayan kunjungan PKNP FC di Stadium Tan Sri Hassan Yunus dilakin dalam usaha kembali semula ke puncak Liga selepas dipintas Pahang yang turun lebih awal. Penyokong tuan rumah ceria meraihkan jaringan pembukaan hasil penyerang import Leandro Velasquez minit ke-27. Tidak sampai 10 minit selepas itu, PKNP dihukum pula dengan sepakan penalti menyaksikan giliran Diago Santo memanfaatkan peluang keemasan untuk mencatat nama selaku penjaring kedua pasukan. Ancaman tuan rumah terus memerangkap PKNP yang sekali lagi menghadiahkan penalti kepada skuad Harimau Selatan pada minit ke-41. Sepakan diambil Gonzalo Cabrera menerjah jaring untuk melebarkan kedudukan 3-0 menuju rehat. Bersambung separuh masa kedua, JDT tidak membenarkan lawan bangkit. Nasib PKNP bertambah malang apabila ketua pasukan Ahmad Syukri Abdul Hamid dilayangkan kad merah oleh pengadil gara-gara kekasaran memaksa mereka menghabiskan permainan dengan 10 orang pemain. Kedudukan 3-0 kekal hingga tamat permainan menyaksikan JDT mencatat kemenangan kelima dan mengumpul 16 mata untuk merampas gelaran pendahulu daripada Pahang. PKNP FC pula terus dirundung kekalahan kelima dan menghuni tangga kedua terbawah. Sementara itu, pertemuan PKNS FC dan Felda United berlangsung di Stadium Shah Alam. PKNS memperoleh jaringan pertama pada minit ke-23 hasil penyudah Romel Morales. Felda United cuba memberi tentangan namun gagal mengimbangi permainan yang lebih banyak dikuasai tuan rumah. Gawang Felda United bolos kali kedua apabila Tamilan Kosubov menanduk masuk hantaran dari jarak dekat pada minit ke-47. Pelawat hampir-hampir memperoleh jaringan pembakar semangat selepas itu, namun percubaan tersebut berjaya digagalkan. Keputusan 2-0 memihak PKNS membolehkan mereka meraih 3 mata dan naik ke tangga ke-4 memintas Melaka. Di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah Kuala Terengganu, Terengganu FC menghadiahkan kekalahan kedua buat Melaka dengan kemenangan selesa 3-0. Tuan rumah mendahului lawan 2-0 pada separuh masa pertama hasil gol pendahuluan Nasrullah Hanif Johan pada minit ke-24, disusuli satu lagi jaringan disumbangkan Sajan Shamadov 3 minit sebelum permainan berhenti rehat. Melaka terus tercari-cari rentak di separuh masa kedua untuk memberi saingan. Semangat pelawat akhirnya terpadam selepas Terengganu menjaringkan gol ketiga pada minit ke-74 hasil penyudah Ahmed Syamim Yahya. Keciciran mata menyebabkan Melaka turun ke tangga kelima di pintas PKNS FC manakala tuan rumah ceria merakam kemenangan kedua saingan Liga. Buletin pagi berakhir di sini. Jangan lupa ikuti perkembangan semasa dalam dan luar negara menerusi platform digital Buletin TV3. Teruskan bersama TV3, saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.